Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakib Aiman bin Ramlan bernombor matrik A162157 dan saya akan membentangkan tentang tugasan akhir asas sains data dalam pengangkutan. Ini adalah jadual guna tanah bagi tanah A sampai F dan rumah adalah ini dan luas lantainya adalah ini dan kadar pengeluarannya adalah 2.2 setiap 100 meter dan kadar penarikannya adalah 3.3. Jumlah pengeluaran dan penarikan. Jumlah pengeluaran dilabelkan sebagai ini dan penarikan sebagai ini. Purata pengeluaran dan penarikan adalah jumlah pengeluaran ditambahkan dengan jumlah penarikan bahagi 2 akan dapat puratanya. Seterusnya, jika 60% perjalanan menggunakan kereta persendirian dan purata isi kereta ialah 1.9 orang per kereta. Kirakan pengeluaran dan penarikan perjalanan kereta bagi setiap bandar. Okey, setelah dikira pengeluarannya adalah sebanyak ini jumlah 99,724 dan penarikannya adalah sebanyak 99,236. Okey, formula untuk mengira pengeluarannya adalah pengeluaran darab dengan 65% bagi 1.9. Penarikan adalah penarikan darab 65% bagi 1.9. Dan puratanya kita akan dapat ini, 99,480. Ini adalah jumlah pengeluaran sama dengan jumlah penarikan, di mana jumlah pengeluaran adalah sama dengan jumlah penarikan. Pengiraannya adalah pengeluaran darab dengan purata bahagi dengan jumlah pengeluaran. Okey. Ini adalah table-tablenya. Okey, jika 70% perjalanan antara bandar menggunakan lebuh raya, kirakan semula metrik perjalanan. Ini adalah pengeluaran metrik perjalanan, ini adalah penarikan. Dan formulanya adalah pengeluaran darab dengan 70% dan penarikan. Penarikan darab dengan 70%. Puratanya adalah jumlah pengeluaran ditambahkan dengan jumlah penarikan bahagi 2. Dapatlah 69,636. Okey, ini adalah jumlah pengeluaran dan jumlah penarikan yang sama. 69,636. Metrik asalan tolak tujuan. Ini adalah jadual bagi metrik asalan tolak tujuan. Okey, umpukan pengaliran lalu lintas kereta di antara bandar-bandar bagi kedua-dua arah. Ini adalah jadual bagi umpukan pengaliran lalu lintas dan ini adalah rajahnya bagi kedua-dua arah. Okey, seterusnya jika kadar tol yang dikenakan sebanyak RM20 sen bagi setiap kilometer, kirakan jumlah kutipan tol. Okey, setelah dikira, didapati bahawa bagi bandar B ialah RM29,016.80 dan bandar C adalah 57,498, 53,796, 50,561.40 sen, 30,445.20 sen. Jumlah kutipan tol dari bandar A ke bandar F adalah ditambahkan semua jumlahnya, kita akan dapat RM221,317.40. Okey, ini adalah jadual bagi kadar tol yang dikenakan. Jumlah kutipan tu adalah RM433,743.60. Okey, jika 30% pengaliran ini adalah dalam masa 1 jam puncak, kirakan pengaliran maksimum per jam. Pengaliran maksimum adalah 0.7 darab dengan perjalanan bahagi 23. Bandar A ke bandar F. Manakala pengaliran maksimum per jam bandar F ke bandar A adalah sebanyak 33. Visual umpukan perjalanan antara bandar. Ini adalah visual yang dapat kita tengok daripada umpukan perjalanan antara bandar. Di mana bandar C ke bandar D adalah lebih sibuk daripada bandar B ke bandar C. Manakala bandar D ke bandar E lebih tidak sibuk dibandingkan dengan E ke F. Jika muatan jalan raya 1,600 kereta per jam, berapa lorong lebuh raya ini patut dibina? Okey, bagi A ke B jumlah umpukan sebanyak ini, B ke C sebanyak ini, C ke D, D ke F, D ke E, E ke F. Dan jumlah keputusan lorong, A ke B sebanyak 2 lorong, B ke C 3 lorong, C ke D 3 lorong, D ke E 3 lorong, E ke F sebanyak 2 lorong. Okey, ini jumlah keputusan lorong. Laluan dari bandar F ke bandar A. Jumlah lorong lebuh raya di dalam bentuk rajah A ke F dan F ke A. Sekian, terima kasih.